Okey, Assalamualaikum. Hari ini adalah 10 hari bulan Ogos. So, sekarang kita berada di dataran peperangan Uhud. Kalau kita tengok di belakang ni adalah Bukit Uhud, merupakan satu banjaran yang sangat panjang lah. Di sinilah terjadinya perang Uhud yang merupakan perang kedua di antara orang Muslim di Madinah dengan tentera kafir Quraisy. Ia berlaku pada tahun yang ke-3 Hijrah, merupakan tindakan balas dendam oleh tentera Quraisy disebabkan oleh kekalahan mereka dalam perang Badar. Tentera Quraisy telah dipimpin oleh Abu Sufyan yang juga cemburu dengan perkembangan Islam di kota Madinah ini. Okey, kita ikuti penerangan daripada Ustaz berkaitan dengan Uhud. Berlakunya satu peperangan yang dinamakan peperangan Badar, yang merakamkan satu detik yang menyayat hati bagi golongan musyrikin pada waktu itu. Dan pada tahun ke-3 Hijrah, berlakunya satu kumpulan yang cuba bangkit untuk mempertahankan maruah mereka. Maka berkumpullah pakatan seramai 3,000 orang di Mekah. Dan pakatan ini diketuai oleh Abu Sufyan beserta isterinya Hindun pada waktu itu. Dan apa yang dilakukan? Mereka cuba untuk menyerang tentera muslimin yang berada di Madinah pada waktu itu. Abbas yang bertanggungjawab pada waktu itu berada di Mekah telah menghantar utusan. Utusan tersebut datang dalam keadaan begitu cepat, hanya memakan masa selama 3 hari sahaja. Utusan tersebut berjaya memintas kumpulan Abu Sufyan yang cuba datang memerangi kaum muslimin di Madinah. Utusan itu sampai dan diterima oleh Ubay bin Ka'ab pada waktu itu. Dan Ubay bin Ka'ab telah memaklumkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Abu Sufyan telah mempersiapkan tenteranya, iaitu dalam keadaan Nabi bermimpi menyembelih seekor lembu jantan pada waktu itu. Dan Nabi menyatakan bahawa dalam mimpi tersebut Nabi melihat pedang Nabi dalam keadaan bengkok. Dan ketiga, Nabi menyatakan bahawa aku telah memakai pakaian besi dalam keadaan yang begitu rapi sekali. Dan Nabi menterjemahkan kepada para sahabat apakah maksud mimpi tersebut. Aku bermimpi menyembelih lembu jantan, bermakna akan ada dari kalangan sahabat aku yang mengikuti peperangan ini akan mati syahid untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyatakan bahawa pedang aku sumbing kerana akan ada dari kalangan ahli keluarga aku yang juga akan bertemu Allah dalam keadaan mati syahid. Dan ketika mana Nabi kata aku memakai pakaian besi, Nabi menyatakan bahawa Madinah masih menjadi hak mutlak kaum muslimin pada waktu itu. Pakatan yang Nabi buat berjaya mengumpul seramai 1,000 orang. Namun ketika mana sampai di Bukit Uhud, 300 orang telah pun melarikan diri yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Nabi tiba di Uhud ini dan Nabi cuba untuk menggamikkan kembali, cuba mengangkatkan kembali jiwa kaum muslimin pada waktu itu. Perang Uhud tuan-tuan, dia berlaku pada bulan Syawal. Ingat Syawal, ingat Uhud. Ingat Syawal, ingat peperangan Khandaq. Habis. Kemudian tuan-tuan, bila sebut Uhud, juga orang yang paling popular siapa tuan-tuan? Sayyidina Hamzah yang dibunuh. Lagi ketua yang mengetuai siapa dia? Abu Sufyan. Kemudian lepas Abu Sufyan, siapa yang terlibat untuk mengunyah hati Sayyidina Hamzah? Hindun. Tuan-tuan nampak tak? Hari peristiwa Fathul Mekah, hari pembukaan kota Mekah, hari Mekah dimerdekakan, Abu Sufyan jumpa Nabi nak masuk Islam.
Hendon yang punya hati pak saudara itu, tak usah Haji kata menangis tuan-tuan, masa dia peluk bapak saudara dia. Hari itu dia datang jumpa Nabi nak masuk Islam. Saya nak tanya tuan-tuan di sudut emosi, tuan-tuan boleh terima tak orang seperti Hendon? Orang yang pernah buat benda besar dalam hidup Nabi datang jumpa Nabi nak masuk Islam, tuan-tuan boleh terima tak? Hari Fatul Mekah Nabi tak boleh tengok muka Hendon. Kita tengok muka Hendon, nak digambarkan ini sifat manusia. Nabi juga adalah manusia. Tetapi yang mengislamkan Hendon pada waktu itu adalah sahabat-sahabat. Nabi kata, tak apa, bukan aku. Bukan aku. Seperti kalau kita nak marah seseorang, kadang-kadang kita maafkan dia, tapi kita tak boleh jumpa dia. Betul tak? Dan sifat manusia. Sebab Nabi pun begitu juga. Gua wangi tadi tuan-tuan, ketika Nabi jatuh dekat situ di meja pertempuran nak menenangkan keadaan orang pada waktu tu, orang ramai ambil tombak muka Nabi. Tawaran hebat diberikan oleh Abu Sufyan, siapa boleh bunuh Muhammad, dia kaya. Pilih apa kamu nak, wanita di Mekah ni, nak harta, minta, janji boleh bunuh Muhammad. Jadi orang ramai nakkan tawaran tu, ambil tombak Nabi tuan, muka Nabi palingkan muka dia sehingga topi besi Nabi tu pecah dan masuk ke pipi dia, dan gigi seri dia patah. Tuan-tuan, seorang yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ambil Nabi tuan, dia timpa badan dia ke atas badan Nabi SAW. Ingat Sa'ad bin Abi Waqqas, ingat Sa'ad yang sampai ke China. Kubur Sa'ad bin Waqqas di China lah, ada di China. Mana kepimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu bersama dengan para tabi'in berdakwah. Bersama para tabi'in, Sa'ad tak pergi, para tabi'in wa tabi'in bergerak daripada China masuk ke tanah Melayu. Islam sampai di tanah Melayu di mana? Terengganu. Di mana? Bukti ni, batu bersurat tu. Orang yang terlibat mengislamkan umat Islam di Malaysia diketuai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas kubur dia di Guangzhou. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas dia timpa badan Nabi SAW, dijadikan perisai. Dia ambil pedang, dia libas badan Sa'ad bin Abi Waqqas, terburai baju perang dia. Datang Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia pun mengambil Nabi, dia bawa keluar Nabi daripada badan Sa'ad bin Abi Waqqas, disorokkan di Gua Wangi. Tunjuk Gua Wangi sekali. Tadi yang tenang macam tunjuk sekali Gua Wangi tu Yang tengah-tengah yang boleh tahu. Tuan-tuan, disorokkan Nabi kat situ. Tuan-tuan, dan ramai mengatakan Nabi dah wafat itu. Muhammad dah mati. Dia buat lari, disorokkan di Gua Wangi, dan Gua Wangi ni telah dipagar. Memang wangi tempat saya dah masuk. Dan waktu itu orang bergembira mengatakan Nabi telah wafat. Maka waktu itu Abu Sufyan mengangkat, kita telah menang, kita menebus kekalahan kita di peperangan Badar Kubra. Tuan-tuan, ramai Nabi wafat, hidup dalam keadaan ketakutan. Bila negara tanpa pemimpin, penguasaan tidak boleh berlaku. Jadi keadaan ketakutan wanita-wanita di Madinah waktu itu merayu, takut, dan kata macam mana kita ni, adakah orang musyrikin akan merogol kita, akan membunuh kita semua. Ketakutan. Nabi mengarahkan para sahabat membaca kunut. Nabi mengarahkan baca kunut, dia panggil kunut nazilah, iaitu 5 waktu: Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh selama 1 bulan. Bila keadaan dah tenang, Nabi suruh baca kunut untuk subuh sahaja. Okey, ini adalah perkuburan syuhada yang telah menyebabkan umat Islam mati syahid di peperangan Uhud. Antara makam yang berada di sini adalah makam Sayyidina Hamzah. Okey, kalau kita tengok di
di sebelah sana tu. Ini adalah makam Sayyidina Hamzah dan beberapa orang sahabat. Mari kita tengok di sebelah sana punya. Okey, di sana ada satu Jemaah sekalian, yang besar tu, yang tembok besar tu. Itu menempatkan 67 para suhadah yang dikebumikan dalam satu liang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.